mana emas fizikal ni adalah emas yang kita boleh pegang, kita boleh sentuh. Jadi ini adalah contoh emas fizikal yang ditawarkan oleh Quantum Metal. Jadi yang macam Cik Anik bagi tahu tadi, Quantum Metal ni adalah gold distributor Perth Mint Australia. Dan juga semua jenis emas dalam Quantum Metal ni adalah emas 999, bukan emas 916. Okay? Dan emas kita juga boleh redeem physical gold, jenis Quantum Metal, Perth Mint ataupun dinar. Dan kita boleh hantar by courier ataupun kita boleh pick up di Arhanu Tekun sebab kita dah pun mendapat bekerjasama dengan Arhanu Tekun. Okey, dan yang kedua, kita ada emas digital. Jadi emas digital ni dia sama saja seperti saving account kita, cuma yang membezakan adalah di account bank kita simpan bentuk duit. Tetapi di GSA kita simpan dalam bentuk emas digital. So basically GSA ni kita simpan emas digital, we convert our cash to gold. Dan emas GSA ni dia tak akan bertambah selagi mana kita tak tambah kita punya simpanan. Okay, so lagi banyak anda convert your cash to gold, lagi banyaklah simpanan emas digital anda. Dan yang ketiga, produk nama dulunya adalah GAA, Gold Advance Account, tetapi sekarang dah rebrand menjadi GCA, Gold Convert Account. Jadi Gold Convert Account ni sebenarnya adalah pajakan online. Bermaksud tadi kita dah ada emas simpanan kan? Kemudian kita nak pajak emas kita. Maksudnya kita tak nak jual emas kita, tapi kita nak pakai duit. So kita ada produk GCA, Convert Account. Produk yang terakhir dan paling popular sekali, nama dulunya adalah GLA, Gold Leverage Asset, tetapi dah rebrand menjadi Gold Asset Enhancement. Jadi sebelum ada yang tanya kenapa Quantum Metal ni rebrand, kenapa Quantum Metal tukar nama? Sebab yang pertama sekali Quantum Metal dia nak move internationally. Dia nak go global, dia nak masuk Nasdaq. So dia nak nama dia nak buat professional. Dan yang kedua, sebab ramai orang dia salah anggap tentang leverage. Sebab tu Quantum Metal ni dia tak boleh tukar persepsi orang lain. Dia tak boleh tukar pendapat orang lain. Jadi tak nak adanya spekulasi-spekulasi yang negatif, sebab tu dia tukar nama. Okay? Jadi kita akan go through one by one apa tu GSA, GCA dan juga GAE supaya anda semua tak salah faham. Okay, produk yang pertama GSA, Gold Storage Account. Dia sebenarnya account untuk kita membeli dan juga menyimpan emas digital kita. Yang mana kita boleh beli serendah RM10. So hari ni kalau anda ada RM10 dalam account bank, dalam wallet kita, tapi kita nak convert, kita nak beli emas digital pun boleh. Okay, dan yang kedua, GSA ni kita boleh membeli, menjual melalui website Quantum Metal sendiri ataupun aplikasi My Gold Eye. Jadi Quantum Metal ni pun ada application, nama dia My Gold Eye. Boleh dapatkan di App Store ataupun Play Store. Tetapi sebelum kita nak login ke dalam aplikasi kita, pastikan kita dah pun register melalui website. Guna link referral anda. Okay? So kita boleh beli seberapa banyak gram yang kita nak. So kita bukan saja boleh beli serendah RM10, tetapi kalau kita nak beli setinggi RM1 pun tak ada masalah. Terpulang kepada kita nak beli berapa banyak dan bila-bila masa yang kita nak. Okay, dan kita boleh keluarkan simpanan kita pun serendah RM10. Sebab tu NC Team dan juga Angel Group kita sarankan kepada anda nak beli GSA, belilah sekurang-kurangnya RM20. Sebab apa? Sebab kita ada spread dekat sini. Dekat GSA ada spread. Okay, apa istimewanya GSA ni dengan tempat lain? Sebab GSA di Quantum Metal dia tak ada upah simpan. Bermaksud ada yang tanya tadi macam Hello Gold ke GSA ni? Yes. Hello Gold dan juga GSA ni konsep yang sama. Kita boleh jual dan beli emas. Tetapi untuk pengetahuan anda, kalau kita beli emas digital di Hello Gold, dia ada administration fee. Bermaksud setiap tahun anda kena bayar Hello Gold. Tetapi di Quantum Metal, GSA kita tak ada apa-apa fee. Kalau anda simpan 1 kg sekalipun, by the end of this year, kita tak tolak apa-apa. Itu specialnya tentang GSA ni. So kalau anda ada yang tanya, sama tak macam GSA? Yes. GSA dan Hello Gold, konsep dia sama. Okay. Dan spread untuk GSA adalah 7%.
Spread ni apa? Spread ni adalah perbezaan harga jual dan beli. Okey, bermaksud kalau kita nak beli emas digital di Quantum Metal dia ada markup 7% daripada apa? Daripada harga LME, London Metal Exchange, iaitu harga pasaran emas. Okey, dia akan follow harga emas lah. Jadi dia akan markup 7%. Tetapi apabila kita nak jual emas digital kita, dia akan ikut harga pasaran, harga lantai. Quantum Metal tak ada lagi markdown ataupun dia tak ada ambil keuntungan apa-apa dah. Inilah specialnya di GSA. Sebab apa? Dekat luar, kalau kita beli emas, dia ada markup. Kita nak jual emas, dia ada markdown. So double rugi dekat situ yang kita kena tanggung. Tetapi di Quantum Metal, kita hanya perlu bayar markup. Kita tak ada markdown. So macam mana nak tahu keuntungan kita dalam GSA? So keuntungan kita adalah bersandarkan ataupun mengikut harga emas dunia. Apabila harga emas dunia naik, kita pun akan menerima keuntungan. Tetapi kalaulah harga emas dunia turun, okay, amount kuantiti kita pun akan menurun. Dia depends on harga emas dunia. Baik? Okay, sebab itulah GSA ni dia more kepada long term. Mindset kita nak simpan GSA ni dengan RM10, dengan RM20 yang anda masukkan dalam GSA, okay, secara jujurnya dia tak akan mengayakan anda ataupun dia tak dapat mengandakan simpanan emas anda. Kita hanyalah convert our cash to gold. Jadi jadikanlah GSA ni sebagai anda punya tabungan. Let's say lah setiap bulan kita dah allocate setengah duit untuk kita simpan. Kita boleh masukkan dalam GSA kita. Jadikan habit untuk simpan emas. Jadi ikut perubahan masa lah. Kenapa Quantum Metal ni dia digitalkan kita punya emas? Sebab dulu, kita biasa dengar dulu kita simpan emas fizikal. Yang mana emas fizikal kita ni pun kita simpan dekat rumah. Punyalah susah nak cari mana kita simpan emas fizikal kita. Tapi sekarang tak perlu risau lagi sebab kita boleh buat belian dan juga kita boleh jual emas kita melalui dalam phone sahaja. So tak perlu pening kepala nak jual dekat mana, okay, nak beli dekat mana, nak simpan dekat mana. Sebab apa? Kalau kita simpan emas fizikal, kemungkinan ada orang rompak rumah, ada kemungkinan kehilangan dan sebagainya. Tetapi kalau kita simpan dekat dalam phone, kita punya emas disimpan di Brinks dan 100% diinsurankan oleh Lloyd's of London. Ini adalah rupa bentuk emas digital yang mana belum lagi tahu macam mana rupa emas digital ni. Inilah rupa dia. Dia dalam bentuk digital. Angka saja. Alright, ini contoh yang lagi. Okey, sekarang kita nak tahu macam mana kita nak keluarkan simpanan GSA kita. Kita dah simpan ni emas, kita dah simpan dalam akaun simpanan kita. Let's say kita nak keluarkan. Boleh ke nak keluarkan? Boleh. Ada dua cara kita nak keluarkan. Yang pertama cash. Terus ke akaun bank anda. Serendah RM10 tadi. Ataupun cara yang kedua, kita boleh redeem physical gold. So redeem physical gold ni kita boleh ambil jenama Perth Mint, international punya branding, ataupun kita boleh ambil dinar Quantum Metal ataupun jenama Quantum Metal sendiri. So ada 4 cara kita nak terima emas fizikal kita. Yang pertama adalah by courier. Maksudnya kita redeem physical gold, Quantum Metal akan hantar terus ke rumah kita. Okay. Yang kedua adalah self pick up. Kita boleh pick up di pejabat Quantum Metal. Yang ketiga, kita boleh direct pick up di cawangan Ahranu Tekun berhampiran rumah anda. Dan yang keempat, home delivery. Misal kata kita nak redeem physical gold lebih daripada 20 gram, ejen Quantum Metal sendiri akan hantar depan rumah anda, area Lembah Kelang. So ni adalah 2 cara untuk kita keluarkan emas emas GSA kita. Jadi ada yang tanya, let's say lah kita tiba-tiba tak nak dah, tak nak ada simpanan dah dalam kita boleh tak keluarkan semua ataupun kita kena biarkan 1 gram dalam akaun? Tak perlu sebenarnya. So kalau kita nak nampakkan akaun simpanan kita ni tak kosong, akaun kita ni aktif lagi, biarkan RM10 saja pun dah memadai. Tak perlu tinggal 1 gram ya. Okay. Jadi seterusnya kita pun boleh transfer akaun GSA anda. Contoh dia dekat sini, kita Kak Ros. Kak Ros nak bagi hadiah dekat Opah emas digital. Jadi, okay, so sebenarnya kita juga boleh transfer akaun GSA kita. So sebagai contoh Kak Ros dia nak buat transfer ke Opah, kita boleh transfer on the spot tanpa sebarang charges. Okay,
So kita boleh dengan syarat Kak Ros ada akaun Quantum Metal, Opah pun ada akaun Quantum Metal. Sekarang kita nak buat kiraan. Cara kira kalau kita nak beli RM100 di GSA. Jadi kenapa ni letak RM100 dan bukannya RM10 ataupun RM20? Sebab kalau kita beli GSA RM100, kita tidak dikenakan FPX fee. FPX fee ni bukan Quantum Metal yang ambil Ini yang dikenakan oleh bank. Okay, so kalau kita nak elakkan 70 sen fee, kita belilah RM100 dan ke atas. Jadi hari ni kita nak beli RM100. Berapa gram yang kita dapat dalam akaun GSA? Jom kita sama-sama kira, okay? Dengan apa tu Quantum Metal sell dan apa itu Quantum Metal buy. Okay, sebelum kita nak beli dan jual, kita kena tahu dululah apa makna QM sell dan QM buy. QM sell ni adalah harga kita nak beli. So misal kata kalau kita nak beli 1 gram hari ni, 255.31. QM buy ni adalah harga yang kita nak jual untuk harga 1 gram. Dan harga yang kita nak jual ni, dia ikut harga LME, London Metal Exchange. Ataupun harga pasaran dunia, harga semasa. So spread untuk GSA ni 7%, iaitu perbezaan QM sell dan QM buy, 7%. Jadi dengan RM100, okay, formula dia modal RM100 bahagi dengan QM sell. QM sell tu adalah harga yang kita nak beli untuk 1 gram. Jadi dengan RM100, kita bahagi dengan 255.31. Jadi dengan RM100 sebenarnya anda akan dapat 0.381 gram. Okay. Seterusnya, harga kita nak jual macam mana pula? Okay, kalau kita nak beli, kita dah beli RM100, nanti ada orang kata, ni saya beli RM100. Kenapa tiba-tiba dalam akaun dia jadi RM98 dan bukannya RM100? Sebab tadi GSA spread dia adalah 7%. So sekarang ini adalah formula kalau kita nak jual untuk dapatkan cash semula. So formula dia adalah total gram yang kita ada dalam akaun GSA darab dengan QM buy. QM buy ni ada apa? QM buy ni adalah harga yang kita nak jual. So dengan 0.391 gram yang kita ada, okay, darab dengan 238.61, sebab itulah kita dapat hanya RM93.29. Jadi kalau anda yang ada soalan yang sama, kenapa dia beli RM20 tetapi dalam akaun GSA jadi RM18, sebab harga beli dan harga jual berbeza. Sebab itulah GSA tak sesuai untuk kita buat short term, memang untuk long term. Okay, sebagai contoh GSA ni kita boleh buat sebagai tabungan, nak belajar, nak beli rumah, nak pergi haji dan sebagainya. Jadi kalau kita nak redeem physical gold pula, ada yang tanya tadi kan, okay, kalau kita nak redeem physical gold, kita tak boleh tengok harga emas digital. Sebab harga emas digital dan juga harga emas fizikal berbeza. Harga emas fizikal kita kena tengok dekat bullion gold. Okay? Yang mana kalau kita nak redeem physical gold, harga dia lebih tinggi berbanding harga digital. Okay, sebagai contoh, ini adalah perbezaan kalau kita nak cashkan digital kita 1 gram, kita dapat kita nak cash kan, kita dapat 237. Kalau kita nak beli dengan harga 330. Kenapa? Sebab harga emas digital dia lebih murah sebab dia tak ada premium cost. Emas fizikal dia lebih mahal sebab dia dikenakan harga premium, harga insurans, harga pos. Dia nak buat kita punya emas tu daripada proses pelombongan sampailah menjadi end product. Sebab tu emas fizikal kalau kita nak redeem lebih tinggi. So kat sini kita boleh nampak perbezaan dia, beza RM77.5. Jadi dekat sini kalau kita tak ada keperluan untuk redeem physical gold, tak perlu pun sebenarnya. Tapi kalau kita memang minat nak tengok sendiri emas fizikal, boleh buat. Terpulang kepada individu. Okay. Jadi itu adalah mengenai GSA, Gold Storage Account. Yang mana Gold Storage Account ni bagi ni sangat-sangat simple sebab kita dah biasa dengan simpanan emas. Kat luar sana banyak sangat company yang menawarkan GSA ni. Cuma yang tadi sebabkan Quantum Metal ni spread dia 7% saja, terendah, dan juga kita tak ada upah simpan. Okey. Kalau nak ada soalan, kalau nak transfer ke bank sendiri kena update ke statement bank. So tak perlu sebenarnya. Kalau kita nak update kita punya bank account, tak diwajibkan kita upload bank statement. Tapi kalau nak pun tak ada masalah. Okay, so sekarang kita akan pergi kepada produk yang kedua, Gold Convert Account. Iaitu,
Gold Convert account ni apa? Gold Convert account ni adalah account digital Ahranu kita. Bermaksud dekat sini, kita nak cash kan emas kita tanpa mengeluarkan, tanpa mengurangkan emas kita dalam tu. Bermaksud kita ada GSA, kita tak nak jual emas kita tapi kita nak pakai duit. Sebab itulah kita boleh pajak emas kita. Actually kita rolling capital. Dan kita apa yang kita dapat kalau kita buat GCA ni, kita akan dapat pembiayaan sebanyak 75% dari nilai simpanan emas anda di GSA. So contoh dia nak bagi mudah faham, GCA ni bukan untuk semua orang. GCA ni khas untuk mereka yang nak buat pajakan. Ataupun boleh dikatakan khas untuk mereka yang ada objektif. Sebagai contoh, orang yang nak buat renovation rumah. Orang yang nak buat renovation rumah, dia ada satu capital. Sebagai contoh, 100,000. Kalau dia buat renovate, burn 100,000 macam tu je. Yes, dia ada rumah tapi 100,000 dah tak ada. Okay. Berbeza kalau dia buat pajak, dia akan dapat, dia pajak 100,000, dia akan dapat 75,000 lagi. So 100,000 masih ada dalam akaun GSA, dia still ada 75,000. So 75,000 tu boleh renovate rumah. Bermaksud dekat sini dia merenggangkan duit dia. Okay. Dengan akaun GCA ni kita boleh menggunakan website ataupun application MyGoldEye juga. So maksudnya kita boleh pajak ataupun tebus pajakan kita melalui website ataupun aplikasi. Dan dekat sini apa specialnya pajak dekat Quantum Metal? Sebab kita tak ada bayaran tempoh masa. Sebagai contoh dekat luar sana, Ahranu kat luar sana dia ada tempoh masa. Misal kata kita tak boleh nak bayar balik ataupun kita tak boleh nak tebus emas kita, emas kita akan dilelongkan. Tetapi di Quantum Metal tak ada tempoh masa. Dan apa yang dikenakan? Kita dikenakan management fee 3.5% setahun kiraan harian. Dan kita boleh tunaikan bila-bila masa saja GSA kita. So ada dua cara sebenarnya kita nak buat pajakan. Either daripada GSA account sendiri, maksudnya kita ada cash, terus masukkan dalam GSA dan klik convert to gold advance. Tetapi kalau kita ada duit dalam GSA, kita nak pajak pun boleh juga. Okey? Sebab apa? Masalah sistem pajakan di luar. Ini adalah realiti. Dekat luar sana, kita boleh nampak dekat dalam ni masalah sistem pajakan di luar. Ini petik daripada Facebook. Dia cakap, tengok surat Ahranu ni. Buat saya murung, tak tahu nak sambung bayar. Apa patut buat? Pendapat boleh tak? Sebab ada yang ambil surat harga tinggi tak? Okay. Sebab apa? Ini komen yang dapat dalam posting ni. Akak pun pernah lalui kes macam sis ni. Dah terlelong. Rantai lipan padu 35 gram. So tahun 2015 baru nilai 3K. Sekarang dah 9K plus. Okay. Sebab apa? Sampai ni akak rasa ralat sangat sebab dulu tak mampu tebus. Akhirnya terlelong. Walaupun dapat beli yang lain tapi tak sama dengan rantai yang lama. So ada juga yang komen kadang-kadang tak faham Ahranu. Orang kata cuma bayar upah simpan sampai nilainya bukan main. So ini sebenarnya realiti di luar sana. Realiti di luar sana bermaksud orang pun ada masalah pajak. Ini masalah pajak di luar sana. So dengan GSA kita tak perlu risau lagi sebab kita tidak dikenakan minta maaf ya semua. Kita tidak dikenakan, kita tak ada tempoh bayaran balik. Right? Ini adalah akaun GCA. Ada yang tanya holding inventory tu apa? Jadi holding inventory ni adalah akaun GCA anda. Kalau anda tak ada holding inventory, bermaksud anda tidak ada apa-apa pajakan. So ada dua situasi dekat sini. Bahagian kiri, nampak holding inventory dia ada net loss. Bermaksud kalau dia nak tebus, tak menguntungkan. Di bahagian kanan, dia tertera net gain. Bermaksud kalau kita nak tebus balik, kita tak perlu bayar apa-apa management fee. Kenapa? Sebab akaun GCA ni sangat-sangat best untuk mereka yang ada niat nak buat pajakan. Sebab yang pertama, akaun GCA dia tak lock harga. Bermaksud hari ni kita buat pajakan. Allah. Kejap ya semua. Ni share lagi sekali, minta maaf. Sekarang nampak slide ke? Minta maaf semua. Sekarang nampak slide? Boleh nampak?
Okay, hopefully boleh nampak Alright, minta maaf. Kita ulang balik. So ini adalah contoh akaun GCA. Di bahagian kiri kita boleh nampak holding inventory. So buat yang tertanya-tanya, holding inventory ni khas untuk mereka yang ada pajakan. So kalau kita tengok akaun kita, holding inventory kosong, bermaksud kita tak buat pajakan. Dan apa yang ini bagi tahu tadi, akaun GCA ni bukan semua perlu ada. Akaun GCA ni khas untuk mereka yang nak buat pajakan sahaja. Jadi di bahagian kiri, GCA dalam keadaan net loss. Bermaksud dia belum untung. Di bahagian kanan, net gain. Bermaksud dia dah untung dekat sini. Kenapa ada untung dan rugi juga? Sebab GCA ni, quantum metal dia tak lock harga. Misal kata kalau kita buat pajakan hari ni, pada harga yang rendah, apabila 5 ke 10 tahun akan datang, harga emas tinggi, kemungkinan kita tak perlu bayar balik pun management fee kita. Itulah keuntungannya GCA. Tapi ni tak akan explain further, ni tak akan explain lebih tentang GCA sebab esok pun kita ada kelas khas untuk GCA. Pada malam ni untuk beginner cukuplah anda tahu GSA dan juga GAE. Dua benda ni sangat-sangat penting. Okay, sekarang kita akan go through produk yang anda nanti-nantikan iaitu GAE. Gold as... Okay. Boleh nampak ke slide ni? Boleh nampak ke slide ini? Ke nampak muka Dini je? Okay, boleh nampak Kalau yang tak nampak tu boleh pin slide. Okay. Alright, so sekarang kita akan tengok kepada produk GAE, Gold Asset Enhancement. So sebelum Dini nak explain produk GAE ni, okay, anda kena tahu sebelum kita nak ada akaun GAE, pastikan anda dah beli GSA. Anda wajib ada akaun simpanan terlebih dahulu sebelum nak buat akaun simpanan berganda. Okay, so apa tu GAE? GAE ini adalah akaun simpanan emas berganda pertama yang disahkan patuh syariah di dunia. Okay. Dan dia ada dua pilihan yang mana GAE kali 5 dan GAE kali 10. Okay. Kenapa kita boleh dapat 5 ke 10 kali ganda keuntungan? Sebab quantum metal dia menggunakan konsep pembiayaan, tawaruk. Yang macam Cik Anik bagi tahu kita tadi, pembiayaan ni dia sama konsep macam pinjaman di luar sana. Tetapi kenapa kita menggunakan pembiayaan tawaruk? Sebab kalau kita menggunakan perkataan pinjaman dikenakan interest. Interest tak patuh syariah. Sebab tu kita menggunakan perkataan pembiayaan sebab pembiayaan ni patuh syariah. Dan kadar pembiayaan kita kena bayar setahun 3.5% atas pembiayaan yang kita dapat. Jangan risau, ni akan explain kejap lagi. Dan kita tiada had untuk penjualan emas. Bermaksud ada tanya, let's say kita nak jual GAE kita walaupun dalam keadaan rugi, boleh tak? Boleh. Sebab kita punya GAE ni dia tak ada tempoh matang ataupun tak ada syarat. Lepas tahun baru boleh keluarkan, lepas 2 tahun baru boleh keluarkan modal, tak ada. Dan untung ataupun rugi bergantung kepada harga emas semasa. Kalau harga emas naik, kita akan untung. Dan kalau harga emas turun, kita pun akan rugi. Tetapi untung dan rugi adalah unrealized profit or loss. Kita tak akan betul-betul untung, tak akan betul-betul rugi, melainkan kita terminate. Okay, sekarang kita akan go through dua jenis GAE tadi. So GAE ni ada dua jenis. Yang pertama adalah GAE kali 5. So kalau kita nak beli GAE, okay, kita panggil 1 unit, minimal 1 unit. Kalau kita nak beli GSA, dia panggil gram mesh, gram emas, 1 gram, 2 gram. Tapi dalam GAE, kalau kita nak beli, kita beli 1 unit, 2 unit. So 1 unit GAE kali 5, harga dia lebih kurang RM100 ataupun 25 USD. Markup yang dikenakan oleh GAE kali 5 adalah 4% dari LME. So markup ni apa? Markup ni adalah kenaikan harga, company markup daripada harga pasaran. Sebagai contoh, bagi yang tak tahu apa tu markup ni adalah kita, contoh je, kita pembekal, kita beli di kilang. Kita pembekal, kita penjual, kita beli dari kilang. Kilang jual RM5. Kita jual kepada klien kita, pelanggan, RM10. Okay, jadi sebenarnya kita markup RM5. RM5 ni adalah keuntungan kita sebagai penjual. Sama juga dengan konsep markup ni, Quantum Metal ambil 4% daripada LME sebagai keuntungan company. Okay. Dan yang seterusnya, Quantum Metal kenakan 3.5% management fee setahun. Kenapa kena bayar management fee? Sebab company bagi pembiayaan.
So tak adil lah kalau kita dapat pembiayaan tapi company tak charge apa-apa. So of course untuk company sustain 10 tahun dalam pasaran ni sebab company dapat keuntungan daripada ni. So sebab itulah company ni boleh sustain. Dia tak rolling money, dia tak buat pengumpulan wang haram dan sebagainya. So management fee untuk GAE kali 5, RM14 setahun. Ditolak masa terminate. Bermaksud kita masa nak beli kita hanya perlu keluarkan RM100 plus dan masa nak terminate nanti Quantum Metal akan tolak daripada keuntungan kita. RM14 ni macam mahal untuk setahun tapi sebenarnya sehari kita perlu bayar 4 sen saja. Dia kira seharian, daily basic. Okay? Dan pembiayaan yang kita dapat untuk satu unit adalah 4 unit. So setiap satu unit kita akan dapat 5 unit. Okay, kalau kita beli 2 unit kita akan dapat berapa unit? 10 unit. Boleh nampak tak? Okay. So sekarang kita akan go through GAE kali 10. Untuk GAE kali 10, harga dia satu unit $250 ataupun RM1,000 plus. Markup yang dikenakan adalah 3% dari LME. 3% sangat rendah 3% sahaja dari LME. Dan management fee RM300 plus dibayar semasa belian. Sebab tu kalau kita nak beli satu unit GAE kali 10, kita keluarkan modal sebanyak RM1,300. 300 setahun macam mahal. Okay, 300 macam mahal sebab jumlah dia besar. Kalau kita bundarkan, sehari sebenarnya kita bayar 90 sen sahaja. So let's say kita dah bayar 1,300. 300 ni untuk setahun. Misal kata harga emas naik kurang daripada setahun, dalam masa tempoh 2 bulan saja kita dah untung. So baki 10 bulan yang kita dah bayar pada permulaan akan dipulangkan kepada anda. Sebab kita bayar terlebih. Okay? Itulah dimasukkan dengan daily basic. Company hanya tolak penggunaan kita saja. So pembiayaan yang kita dapat untuk GAE kali 10, setiap unit yang kita beli kita akan dapat 9 unit. So dengan modal 1 kita dapat 10 unit. Sebab itulah kita boleh dapat 5 ke 10 kali ganda keuntungan disebabkan pembiayaan yang kita terima. Okay. So ini akan tunjukkan dalam bentuk realiti, konsep simulasi. Macam mana sebenarnya quantum metal ni boleh bagi 5 ke 10 kali ganda keuntungan. So misal kata kita ada modal RM1,000. RM1,000 kita nak beli di kedai emas ataupun kita nak beli di quantum metal. So modal yang sama, di kedai emas kita tidak dapat apa-apa pembiayaan. So modal kita RM1,000 bersih. Di quantum metal dengan RM1,000 yang kita keluarkan, automatik kita tak perlu mohon, tak perlu buat surat dan sebagainya. Masuk je GAE, kita dapat pembiayaan RM9,000, 9 unit tadi. So total modal kita di kedai emas masih lagi RM1,000. Tetapi di quantum metal, dengan RM1,000 yang kita keluarkan dah jadi RM10,000. So kita belilah pada harga emas 260 per gram. Di kedai emas kita hanya dapat 3.846 gram. Tetapi di quantum metal kita dapat sebanyak 38.46 gram. So nampak tak perbezaan dia kat situ? 10 kali ganda. So time ni kita tunggu harga emas naik. Tak kisahlah kita beli di kedai emas ataupun kita join quantum metal, dua-dua kena tunggu waiting period. So bila harga emas naik, contoh 300 per gram, di kedai emas kita jual balik, kita akan dapat RM1,154. Tetapi di quantum metal, kita dapat RM11,540. So tolak dengan modal asal kita RM1,000. Di quantum metal tolak balik dengan pembiayaan yang company bagi. Sebab pembiayaan tu bukan duit kita duit company, kita pulangkan balik. So untung bersih di kedai emas kita dapat RM154 saja. Tetapi di quantum metal kita dapat RM1,540. So nampak tak perbezaannya dekat sini? Modal yang sama kita keluarkan RM1,000, kita beli pada harga yang sama RM260 per gram. Dan kita jual pun pada harga yang sama, 300 per gram. Tetapi di quantum metal, kita boleh untung 10 kali ganda disebabkan pembiayaan yang company bagi. Okay? Jadi pembiayaan ni mana company dapat? Okay, so company ni dapat daripada Perth Mint Australia dan juga ABC Bullion. Company dapat gold facility daripada Perth Mint Australia dan dapat cash facility daripada ABC Bullion. Sebab tu quantum metal mampu bagi kita pembiayaan ni. Alright.
Okay, sekarang kita nak buat kiraan. Cara kira GAE kali 10. Okay. Jadi macam mana kita nak kira? Misal kata kalau kita nak beli GAE kali 10 pada malam ni, macam mana kita nak kira? So sama juga QM sell dan QM buy. Kita kena tahu QM sell ni adalah harga yang kita nak beli. Manakala QM buy adalah harga yang kita nak jual. LME. LME ni apa? London Metal Exchange ataupun harga pasaran dunia. Sebenarnya satu dunia dia akan rujuk kepada harga LME. Okay? Dan kita nak beli satu unit, berapa modal yang kita kena keluarkan. So kita kena tambah per unit RM1,056 tambah dengan management fee RM332.64. So total modal yang kita keluarkan, kita keluarkan sebanyak RM1,388.64. Okay. Harga QM sell adalah harga yang kita nak beli. So sebenarnya kita beli pada harga emas 244.20. Jadi berapa gram yang kita dapat dengan RM1,388 ni? So macam mana kita nak kira berapa gram yang kita dapat? Inilah formula dia. RM per unit darab dengan 10 sebab kita 10 kali ganda bahagi dengan QM sell, harga yang kita nak beli. So kita akan dapat 43.24 gram. Nampak tak dekat sini? Walaupun kita keluarkan hanya RM1,388 tetapi kita dapat sebanyak 43 gram emas. Di luar sana dengan 1,300 anda keluarkan, maybe anda akan dapat plus minus 3 ke 4 gram saja. Okay. So kita nak untung 10% di Quantum Metal. Kita perlu tunggu harga emas naik berapa ringgit. Jadi kalau kita nak tengok kita nak tengok macam mana kita nak jual, kita kena rujuk harga QM buy. QM buy ni adalah harga yang kita nak jual. Jadi untuk untung 10%, sebenarnya kita perlu tunggu harga emas naik 1% sahaja. Sebab itulah kita hanya perlu tunggu harga emas semasa naik sebanyak 246.64. Okay, dengan harga emas naik 1%, kita dah boleh untung 10%. Sebab tu di Quantum Metal, kita tak perlu tunggu 5 tahun, 10 tahun untuk untung 10%. Sebab kita menerima pembiayaan. Kita dah cut short dekat situ. Okay, keuntungan yang sama 10% tapi kita tak perlu tunggu 5 ke 10 tahun. Kita hanya perlu tunggu harga emas naik 1% sahaja. Okay, so untung kita dalam Quantum Metal, formula dia adalah QM buy tolak QM sell darab dengan total grammage yang kita ada. RM43 ni Okay, lagi sekali QM buy ni apa? QM buy ni harga yang kita tunggu. Okay, tolak dengan QM sell ni apa? Harga belian kita darab dengan total grammage 43. So untung kita dapat RM105.59. So untung bersih kita formula dia net cash tambah dengan management fee. Kenapa kena tambah? Sebab management fee ni yang kita bayar untuk setahun in advance. Sebab tu company akan pulangkan balik. Misal kata kalau kita jual kurang daripada setahun. So nampak tak dekat sini? Walaupun harga emas dunia naik 1% saja, kita dah boleh untung sebanyak RM105. Okey lah tu. Kita untung 10%. Betul tak? Alright. So next kita akan tunjuk perbezaan GAE kali 5 dan kali 10. Sebab apa? Hari ni tak akan tunjuk pengiraan kali 5 sebab sebenarnya dia sama sahaja. Cuma yang membezakan kali 5 dan kali 10 daripada segi modal. GAE kali 5 modal dia kurang sikit. Sebab GAE kali 5 ni memang khas untuk mereka yang student, yang tak ada modal besar tapi dia nak try buat simpanan berganda ni. So sebab tu Quantum Metal dia menawarkan GAE kali 5. Tapi kalau tanya pendapat Nini recommend yang mana? Nini akan recommend kali 10. Sebab apa? Kali 10 keuntungan 10 kali ganda. Tetapi kali 5 keuntungannya 5 kali ganda sahaja. Okay, dan spread pun berbeza. Kali 5 spread dia 4%, manakala kali 10 spread dia 3% saja. So spread yang ni sangat-sangat rendah. Dan juga termination. Okay, untuk GAE kali 5, management fee kita end of 12 months. Maksudnya ditolak selepas terminate. Kalaulah kita dah untung 5 bulan, 4 bulan, 2 bulan, lepas terminate, company akan tolak daripada keuntungan kita. Manakala kali 10 ni kita bayar semasa belian. Sebab tu kita masa nak terminate, company akan bayar balik management fee kita. Kalau kita terminate kurang daripada setahun. Okey, boleh faham?
Alright. Okay, so ada yang tanya Muhammad Daniel trade dekat, okay, ni bukan trading ni bukan forex, ni bukan trading. Quantum Metal ni just menawarkan sesuatu sesuatu produk GAE nama dia, Gold Asset Enhancement, kepada kita. Dia tak sama macam forex, jangan salah faham kenapa okay, leverage forex SP Prim pun salah. Okay, ni bukannya forex dan sebagainya. So jangan confuse dekat sini. Quantum Metal bukan forex dan forex bukan quantum metal. Okay. Alright. Okay, jadi apa perbezaan GAE kali 5 dan kali 10? Jadi kali 5 dan kali 10 kita nak ambil yang mana? So kita ada perbandingan di sini kali 5 dan kali 10. Dua klien yang berbeza, seorang ambil kali 5 dan seorang lagi ambil kali 10. So bila harga emas naik, okay, quantum metal klien yang ambil kali 10 dia akan untung lebih tinggi. Dia untung 17%, nampak tak kat sini. Manakala klien yang ambil kali 5 dia akan untung 3% saja. Sebab apa? Sebab tadi kita dah bincangkan bahawa GAE kali 5 dia dapat pembiayaan 4 unit. Manakala kali 10 pembiayaan dia 10 unit. Okay, so berbaloi yang mana? Kita ambil GAE kali 10. Okay, cara nak tengok keuntungan pula. Jadi kita dah belajar tentang kita dah tahu quantum metal ni macam mana, dia menawarkan 3 produk dan sekarang kita nak tengok keuntungan GAE. So kita login ke akaun masing-masing, kita klik GAE, kita klik list. Okay. Kita hanya perhatikan 2 benda ni saja, modal dan juga harga semasa. Initial investment bermaksud modal. Manakala harga semasa bermaksud net cash out bermaksud harga semasa. Jadi dekat sini kalau net cash out lebih tinggi dari initial investment bermaksud kita dah untung. Vice versa, kalau net cash out kurang dari initial investment bermaksud kita belum untung. Ini saja yang kita perlu tengok. Tak perlu pun kita tengok graf, kita tak perlu pun pandai nak analisis dan nak kena perhatikan graf, nak join forex tak perlu. Okay, sebab apa? Di quantum metal, 2 benda ni saja yang kita perlu tahu dan tengok setiap hari. Hari bekerja lah, hari weekend tak perlu. Alright? Jadi inilah simulasi harga emas naik kali 10. So contoh, kalau harga emas dunia naik 1%, kita dah untung 10%. Kalau harga emas dunia naik hanya 5%, kita dah boleh untung 50%. Dan misal kata harga emas naik 10%, kita dah boleh untung 100%. Dan untuk pengetahuan anda semua, ada klien NCT untung 100%. Sebab dia beli pada harga rendah dan harga emas kebetulan naik 10%, dia dah untung 100%. Yes, memang ada testimoni tu. Ini kita cerita tentang bila harga emas naik. Apa jadi kalau harga emas turun tiba-tiba? Okay. Harga emas turun pun sama juga. Kalau harga emas turun 1%, kita akan rugi 10%. Kalau harga emas turun 5%, kita akan rugi 50%. Kalau harga emas turun 10%, dah sudah rugi 100%. Dan kalau harga emas turun 11%, dah sampai negatif 110%. Panik tak? Kita terkejut tak? Kita tak perlu panik. Sebab apa? Modal takkan burn. Inilah yang ini sebut tadi. Okay, kita akan, quantum metal ni, net cash out ni adalah unrealized profit or loss. Kita tak akan betul-betul untung, betul-betul rugi, melainkan kita jual pada harga semasa. Okay, sebab tu kalau kita nak jual, pastikan kita jual pada harga yang tinggi. Kita janganlah jual pada harga yang rendah. Okay, jadi apa jadi kalau harga emas turun? Macam ni contoh graf Contoh graf ni yang ambil daripada goldprice.org yang mana tiba-tiba harga emas merudum jatuh. Jadi kita sebagai klien, apa yang kita perlu buat? Dan apa jadi kepada pelaburan anda. So kita perhatikan net cash out, bahagian net cash out ni. Net cash out adalah harga semasa. Dan apabila harga emas naik, net cash out pun akan meningkat. Tetapi kalau harga emas turun, net cash out kita akan berkurang. Okay, tapi di quantum metal, grammage anda masih ada lagi. So kita tak perlu rasa terbeban, tak perlu rasa panik. Sebab apa? Total grammage anda masih ada. Okay, jangan terminate masa harga tengah rendah. Sama juga kita just hold saja emas kita sampailah harga emas naik, kita boleh jual. Tapi ada tak klien yang rugi?
ada tak klien yang terminate masa rugi? Jawapan dia ada. Sebab klien ni hari ni dia join, esok dia nak terminate. Dia ingat dia dah boleh untung. Salah kalau kita ada mindset macam ni, okay, memang salah lah objektif kita. Sebab tu kalau kita nak join Quantum Metal, sebelum kita nak beli GAE, pastikan kita ada dua perkara. Yang pertama, kita ada holding power, iaitu kebolehan untuk hold simpanan anda sampailah harga emas naik untuk dapatkan keuntungan. Dan yang kedua, kita kena ada masa, iaitu kita mampu tunggu sampailah harga emas naik. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin setahun. Jadi kalau kita tak ada dua benda ni, okay, memang susah kalau kita nak join Quantum Metal. Dan Quantum Metal ni bukan sesuatu yang, emas ni bukan sesuatu yang sesuai untuk anda kalau anda tak ada dua perkara ni. Sama juga macam kita pegang rumah, sama juga macam kita hold kripto, sama juga macam kita hold tanah kita. Kalau harga pasaran tengah jatuh, kalau kita jual, adakah kita akan rugi? Of course kita akan rugi sebab kita jual pada harga yang rendah. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita just tunggu saja sampailah harga naik semula dan kita boleh jual. Okay? So tapi kalau anda rasa anda rasa diri anda ni tak boleh tunggu, rasa gelabah bila harga emas turun. Okay, to be honest with you, emas bukanlah satu medium yang sesuai untuk anda. Okay, carilah tempat lain ataupun sebaiknya orang yang macam ni simpan duit dalam account bank. Okay, so solusi. Apa solution dia kalau harga emas turun? So kita sebagai klien ataupun sebagai investor yang bijak, ada cara dia. Kita punya penyelesaian kita buat layering ataupun averaging cost. So apa tu layering ataupun averaging cost? Layering dan averaging cost ni apabila kita beli balik GAE pada harga emas rendah supaya kita dapat lebih banyak gram. Jadi kita perhatikan screenshot ni. Okay, seorang klien ni dia beli pada modal yang sama setiap kali tetapi dia beli pada harga yang berbeza. Okay, pada tarikh yang berbeza. Jadi dia beli pada belian yang pertama dia dapat 41 gram saja. Belian yang kedua dia dapat 42 gram. Belian yang ketiga dapat 43 gram dan belian yang terakhir dia dapat 43.85 gram. Jadi sebenarnya kalau kita ambil peluang beli pada harga emas rendah, kita akan dapat lebih banyak grammage. Dengan lebih banyak grammage, bila harga emas naik, belian yang paling rendah kita akan untung terlebih dahulu. Sebab itulah kita sebagai investor yang bijak, apabila harga emas turun, kita jangan panik. Sebaiknya kita kalau ada modal lebih, kita buat layering ataupun averaging cost. So ini adalah simulasi layering. Bagi yang tak faham lagi apa tu layering, contoh dia. Okay, ini adalah graf emas. Di bahagian kiri ni adalah contoh graf emas untuk anda tahu, anda faham maksud layering. So contoh kita beli pada harga 1. Kita beli pada harga 1. Kemudian tiba-tiba harga emas turun sampai nombor 2. So sebagai klien yang bijak, kita beli lagi pada nombor yang 2. Inilah yang dimaksudkan dengan layering. Okay. Sebab apa kita nak beli pada lagi nombor 2? Sebab kita nak dapat lebih banyak gram emas. Jadi inilah yang dipanggil sebagai averaging cost. Kita dah kurangkan risiko kita menunggu lebih lama. So apabila harga emas naik ke nombor 3, kita dah boleh jual. Okay, belian kita yang nombor 2 ni. Nampak tak? Kita dah boleh jual dan kita boleh untung di sini. Kan dah untung, dah jimat masa dan dah untung. Jadi sebenarnya kalau dengan konsep layering ni kita dapat jimat masa yang pertama. Yang kedua kita boleh untung berganda. Dan yang ketiga kita tak perlu tunggu lama. Sebab tu sesengah orang dalam Quantum Metal dia masih lagi tak faham konsep layering. Dia ingatkan kalau beli hari ni sekali, dia dah boleh untung berganda-ganda berkali-kali. Salah. Sebab apa? Kita boleh untung, kita tengok keuntungan kita based on berapa harga belian anda. Jadi macam simulasi contoh, kita buat contoh simulasi dekat sini lagi sekali. Kalau kita beli pada harga nombor 1, kita tak buat layer. Kita tak beli pun pada harga emas nombor 2. Kalau harga emas naik nombor 3 sekalipun, kita masih belum untung. Dan kita kena tunggu lagi dan tunggu lagi. Sedangkan orang yang buat layering, dia dah boleh untung berkali-kali. Sedangkan kita tak boleh untung dah. Kita tunggu je, ternganga-nganga orang kata. Sebab tu, kita dah belajar hari ni, kita tak perlu panik. Bila harga emas turun, just top up lagi. Layering. Baik? Okay.
Okay, kenapa kita sarankan layering ni? Sebab satu, kalau kita jadi introducer, kita akan dapat cashback. Apa tu cashback? Dengan belian GAE kita akan dapat emas percuma. Macam cashback kat Shopee, sama juga dekat GAE. Kalau kita beli GAE, kita pun akan dapat cashback. Tapi syarat dia kita kena jadi introducer. So untunglah dekat sini, kita beli GAE, tapi kita dapat benefit 2 in 1. Simpanan berganda pun ada, tambah lagi dengan simpanan kita. Okay, so inilah kelebihan kalau kita upgrade jadi introducer. Okay, ini bukan satu-satunya kelebihan ya. Ada kelebihan lain kalau kita jadi introducer. Sebelum tu kita Nini bagi tahu dulu cara terminate ataupun jual GAE. So lepas kita dah beli GAE, kita dah untung. Jadi macam mana kita nak terminate ataupun jual? Untuk GAE, ni salah typing typing. Kalau kita nak jual GAE, dia ada 2 cara. Yang pertama, kita cash terus ke akaun bank. Kaedah ni paling mudah lah, terus ke akaun bank anda aja. Ataupun yang kedua, kita boleh transfer to GSA. So perbezaan dua ni adalah daripada segi masa. Kalau kita cash terus ke akaun bank, dia mengambil masa 1 ke 5 hari bekerja. Tetapi kalau kita terminate terus ke GSA, dia on the spot. Okay. So kalau kita transfer to GSA ni pun dia akan ambil diskaun 7% yang mana kita akan convert our cash terus dapat harga pasaran. Mana lagi tempat kalau kita beli emas kita ambil harga pasaran, harga lantai tak ada lagi. So inilah perbezaan dia, 2 cara nak jual. So inilah testimoni klien-klien yang dah beruntung daripada GAE kita tadi. So GAE ni dah beribu-ribu orang kata untung. Jual beli GAE kita. So inilah sebahagian daripada testimoni NC Team sendiri. Okay, ni ada contoh nampak belah kanan semalam terminate hari ni terus masuk akaun dah. So macam mana nak dapat hari ni, macam mana kita boleh ni gunakan akaun Maybank untuk cepatkan transaksi anda. Itu tips guna akaun Maybank. Okay, ni nampak satu lagi Alhamdulillah baru terminate semalam, hari ni pun dah masuk. Sebab apa? Dia pakai bank Maybank. Lagi cepat So jangan risau, apa sahaja yang Nini ajar, pengiraan yang kita dah belajar, cara nak tengok keuntungan dan selebihnya Nini dah masukkan dalam e-book ni. So cara nak keluarkan, cara nak transfer, cara nak tengok keuntungan, cara nak kira berapa persen yang kita dah untung, kita boleh tengok dalam e-book. E-book ni dah disediakan. So jadi pada anda yang dah pembeli GSA dan GAE, anda boleh minta referral anda untuk tengok balik e-book ni. E-book ni percuma, so boleh gunakan sebaik mungkin dan kalau anda ada masa boleh belik-belik. Okay, sebab dalam e-book ni ada 80 page in total. Okay, dan semuanya bermanfaat untuk anda. Jadi dekat sini ramai yang tanya, mana keuntungan company? Bila company cakap company bagi 5 ke 10 kali ganda, logik akal ke company boleh sustain lagi sampai sekarang 10 tahun dalam market? So mana keuntungan company? Yang pertama, company untung daripada management fee. 3.5% setahun atas pembiayaan yang kita dapat. Yang kedua, company dapat keuntungan daripada markup. Company markup 3 ke 7% dari LME pricing. Dan yang ketiga, Quantum Metal merupakan pembekal premium Perth Mint dan Quantum Metal juga pembekal sistem emas ke pasaran Malaysia. Termasuklah bank, kerajaan, institusi kewangan dan juga peniaga individu. Jadi ini adalah cadangan modal untuk anda menjadi introducer. Jadi kalaulah dekat dalam 176 yang masih stay lagi kelas kita berminat nak jadi introducer, modal dia ada 2. Either kita beli GAE kali 5, 3 unit ataupun kita beli GAE kali 10, 1 unit. So terpulang kepada anda. Tapi macam yang kalau tanya pendapat Nini, kalau kita ada modal lebih, kita go for kali 10 sebab lebih menguntungkan. Masa yang sama kita nak tunggu. Tetapi kenapa kali 10 boleh untung lebih cepat sebab pembiayaan dia lebih banyak. Okay, tapi jangan risau pada mereka yang nak join juga tapi masih lagi kurang modal, go for kali 5, 3 unit. Terus jadi introducer. Kelebihan dia sebab apa? Dapat cashback setiap kali anda top up account sendiri ataupun kalau kita minat nak kenalkan dengan kawan-kawan kita. Sebab kita tahu kawan-kawan kita pun macam kita nak simpan emas. So kita pun ajak mereka, kita pun akan dapat commission.
Okey, dan satu lagi istimewanya kalau kita jadi introducer ni, pada hari ni sampailah 31 Ogos, okey, anda boleh dapat, itu ni akan cerita kemudian, ini sambung dulu slide seterusnya. Jadi macam mana nak dapat income lebih? Ni adalah kelebihan jadi introducer. Let's say lah kita nak jadi quantum metal ni sebagai part time ataupun full time career kita. Nak jadi sebagai side income pun boleh juga. Ni di belah kanan ni screenshot daripada kita punya dealer sekarang. Okay, dulunya dia start sebagai introducer, sekarang alhamdulillah dah upgrade menjadi dealer. So inilah income dia. Mula-mula dia buat sebagai rasa seronok-seronok nak buat, tetapi when the time goes, dia pun macam best lah quantum metal ni. Dan sebab apa? Dapat commission. Kita nampak sendiri keuntungan kita. Ini ada testimoni lain sebagai seorang introducer dan juga kalau you cukup syarat boleh jadi naik jadi dealer. So banyak lagi sebenarnya kejayaan. So kalau anda berminat nak menjadikan quantum metal ni sebagai part time or full time, boleh join, upgrade diri anda menjadi introducer.